اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 4. Muka surat 4, baris yang ke-15 daripada atas. Muka surat 4, baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun salam itu, maka maknanya makna salam aman. Bermula muraknya itu, bermula murak salam dengan makna aman tu, aman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang ketakutan ia atas ummahnya. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang ketakutan ia Nabi atas ummahnya. Dan ada pun salam itu, salam pada kata wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam matan Ummil Barahin tu kan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian dia mensyarahkan, dia menghuraikan terdahulunya apakah makna as-salah. Apakah makna as-salah? Makna as-salah adalah Allah Ta'ala menurunkan kebajikan dan kerahmatan atas Rasul. Kalau as-salah tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihura as-salah. Ni nak hura pula, ada pun salam, nak hura salam. Lepas tu di bawah tu pula dia akan hura pula makna Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Sebab dalam matang tu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulillah ni apa makna dia pula? Tu cara dia. Cara dia menghuraikan, mensyarahkan hak matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin pendek je. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kena huraian dia. Kenapa kita memulakan, kenapa pengarang Syekh Sanusi memulakan matan Ummil Barahin dengan selawat, datangkan sebabnya apa. Kemudian apa makna salawat? As-salah, as-salah tu, as-salah. Apa makna as-salah? Dia kalau kod Melayu kita dia panggil salawat, tapi asalnya salah. Wassalatu wassalamu as-salah. Bukan as-salah hak aqwalun wa af'alun tu. Tu hak solat semayang 5 waktu. Ini as-salah mana apa? Makna kerahmatan. Tapi as-salah juga dari segi lughahnya ad-doa. Cuma kita terjemah solat dengan salawat. Dia salawat ni bahasa kita lah. Terjemah kita jadi salawat. Dia sebenarnya hak asalnya as-salah. Dia salah yaslu salatan. Tapi salatan tu asal sebelum ubahnya ikut kaedah sarah asalnya salawatan. Salawat tu asal. Tapi ditukar kepada waw kepada alif. Sebab waw huruf illah berbaris. Sebelum dia pula lam baris atas. Maka waw tadi ditukar kepada alif. Jadi salatan. Jadi salah lah.
Terjemah Melayu selawat. Jadi terjemah Melayu dengan selawat. Itu terjemah Melayu. Jadi solah dengan selawat apa beza dia? As-solah hak Arab, selawat hak Melayu. Hak Arabnya was-salatu was-salamu. Ada. Tapi was-salatu bukan solat hak semayang, hak aqwalun wa af'alun tu. Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahkan dengan salam, tu solat hak pekoh kita semasa waktu tu. Ini solat dengan makna kerahmatan daripada Allah. Kalau solat tu daripada Allah. Tapi terjemah dengan selawat. Tu kok Melayu kita. Jadi solat dengan makna kalau selawat solat tu daripada Allah. Kalau solat tu daripada Allah, mana Allah Ta'ala menurunkan rahmat ke atas, menurunkan kebajikan dan kerahmatan ke atas Nabi SAW. Kalau selawat tu daripada malaikat, maknanya malaikat istighfar, minta keampunan kepada bagi Rasul. Kalau selawat tu daripada kita, maknanya kita doakan, kita mohonkan supaya Allah Ta'ala turunkan kebajikan, turunkan rahmat ke atas Nabi SAW. Jadi kita fahamlah. Kalau ayat kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan mengucap salamlah kamu ke atasnya. Ada hari Jumaat Jadi Allah malaikat selawat. Kita dituntut supaya sallu alaihi wasallimu taslima tu. Kita dituntut berselawat atas Nabi. Jadi Allah berselawat dengan mana apa? Allah menurunkan rahmat. Malaikat berselawat mana apa? Malaikat minta keampunan ke atas Rasul. Tapi Rasul minta keampunan waktu Rasul tak ada salah. Minta keampunan kerana nak membesarkan Rasul. Dan nak Rasul sendiri pun sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul maksum istighfar apa? Itu nak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat pula istighfar kepada Rasul, malaikat nak membesarkan Rasul pula. Kalau selawat tu daripada malaikat, kita ni sallu diperintah. Perintah apa? Kita doakan semoga Allah Ta'ala turunkan kebajikan dan kerahmatan atas Rasul. Dan doa kita tu pada hakikinya, hak wakil sebenar-benarnya, doa kita tu dapat manfaat oleh Rasul. Doa kita tu dapat manfaat oleh Rasul. Tapi jangan sesekali kita kosakkan, kita berselawat ke atas Rasul ni, kosak kita biar Rasul dapat manfaat. Jangan. Kita kosakkan manfaat kepada diri kita sendiri. Tu kosak kita. Sebab apa? Sebab kita berselawat kepada Rasul sekali. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allah Ta'ala akan berselawat ke atas 10 kali. Allah berselawat gitu kan? Tak, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Allah Ta'ala akan turunkan rahmat, 10 rahmat kepada kita kalau kita berselawat kepada Nabi sekali. Jadi kita kosaknya nak dapat rahmat, nak dapat manfaat pada diri kita sendiri. Kemudian kita duk cerita kata Rasul dapat dapat manfaat daripada selawat daripada kita ni. Hak ni jangan duk cerita kok luar lah. Mana kita jangan duk sorek kan, jangan duk sebut terang-terang. Kata Rasul dapat manfaat daripada selawat umat. Malaikat dalam tempat ngajar nak wayak. Hak hakiki, hak wakil sebenar-benarnya, Nabi kita dapat dah manfaat. Dapat. Maka kita pun ceritalah hak hakiki, hak wakil sebenar-benarnya, Rasul dapat manfaat. Nak wayak dalam majlis ilmu. Tapi jangan kita duk cakap sore-sore terang-terang lain daripada majlis ilmu, hukumnya haram. Kenapa? Kerana
jahat adab kita. Jadi seolah-olah jadi rendah rasa ni. Nak hak kita juga, nak dapat juga manfaat daripada permohonan selawat daripada ummah. Jadi rendah rasa kalau gitu. Jangan duk cerita kat luar gitu. Melainkan makam taklim saja, tempat mengajar. Tempat mengajar ni bukan syarat atas meja gini. Kita cakap bab agama dengan anak dan cucu, kita boleh ceritalah. Kita ni dituntut berselawat, kemudian selawat ni kita cerita bab hukum, boleh lah. Itu makam taklim. Bukan kata mestinya ada atas meja, ada kitab depan, tak syarat gitu. Panggil nak mengajar, nak cerita. Hakiki sebenar, wakil sebenar, Nabi dapat dak manfaat guna daripada selawat ummah. Dah ummah duk minta supaya Allah Taala turunkan rahmat ni. Nabi dapat manfaat ke tak? Nabi dapat manfaat daripada selawat ummah ni. Walaupun Nabi sesempurna manusia dah, sempurna pun masih lagi boleh terima kesempurnaan. Sempurna, habis-habis sempurna, masih lagi terima kesempurnaan. Sebab sempurna, habis-habis sempurna pun rasa ni, rasa tetap manusia, rasa bukan Tuhan. Sifat kesempurnaan Tuhan tu tak ada terhingga dah tu. Ni sempurna manusia, tapi habis sempurna rasa ni sebab manusia. Bukan kata rasul Nabi kita seorang, semua rasul sempurna belaka. Tapi walaupun sempurna, masih lagi terima kesempurnaan. Jadi dapat manfaat daripada selawat kita. Ini cerita dalam majlis ilmu. Hak wakil hakiki dia gitu. Jadi sebab tu kata benda-benda ni kadang-kadang dia kena cakap, kena jadikan majlis ilmu. Barulah kita boleh cerita satu-satu. Jadikan majlis ilmu. Macam contoh, kita nak cerita bab perkara jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Nak cakap barang tak boleh, kena cakap dalam majlis ilmu. Mana kita cakap anak cucu kita pun cakap majlis ilmu. Ilmu kita cakap ilmu, bukan cakap ngarut dan duduk molek. Kita cakap dari segi ilmu. Kita royak ke dia. Pegangan kitanya perkara buruk jahat pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun cakap keluar tak boleh dah. Kalau kata kita buat jahat, buat salah, ayah buat salah ni qada Tuhan, haram besar-besar awal lagi dah. Misalnya, ataupun siapa buat salah, dia buat salah pun qada Tuhan, haram besar-besar awal lagi dah. Tak ada cakap kat luar gitu dah. Bab qada jahat ni rukun iman. Nak cerita mana ni? Cerita ketika menghuraikan bab ilmu, boleh cerita. Kalau sampai masa berlaku perkara jahat, kena cakap orang jahat tu mari daripada perangai dia. Perangai dia tak baik, peseng dia ni tak berubah-berubah, perangai tu jahat semua, tak baik semua. Dia bersandar ke Tuhan. Jadi nak pastikan pegangan dia tepat dengan rukun iman, kita cakap jadikan majlis ilmu lah. Boleh cerita. Cerita sahaja tak boleh. Jangan. Orang sekarang ni kadang-kadang dia menggunakan qada Allah. Qada Allah belaka baik jahat. Kemudian perkara yang kita lakukan baik dah bagi kitanya, molek dah bagi kitanya. Molek dah bagi kitanya. Orang lain kata tak molek lagi. Kita kata molek dah. Misalnya. Ada orang kata pula tak molek lagi, lok kau punah misalnya. Begitulah lebih kurang. Dia biasa gitu. Ni kata molek dah, ni kata lok kau punah. Dah molek dah ni hak qada Tuhan ni. Bila Tuhan qada molek, kita kata tak molek, kupur qada Tuhan. Jauhnya lagi. Kita mengaji nak faham kat mana tu. Hak kata molek dah, lepas tu disandar kepada molek dah tu qada Tuhan. Tuhan qadakan molek itu. Kita kata tak molek, kupur qada Tuhan. Gua ni. Kita orang ngaji ni gua ni nak kira tu. Betulnya kok mana, kalau tak betulnya kok mana. Kita orang ngaji ni. Betul kok mana betulnya. Kalau kata tak betul, kok mana tak betul.
Aku ni. Dah. Molek dah ni qada Tuhan molek dah ni. Kata tak molek lagi, mana kupung qada Tuhan. Hak Tuhan qada molek dah. Ni. Faham tak ni? Faham tak? Yelah. Betul ke salah gitu? Betul tak? Molek dah. Kemudian molek ni qada Tuhan, molek dah ni. Pandai-pandai kata tak molek pula. Tuhan qada molek dah. Tiba kata tak molek, makna tak kupung qada Tuhan tu. Oh ni. Dia molek ke, tak molek ke? Kita baliklah pula. Kalau kepada agama, kepada agama. Kepada dunia, kepada dunia. Ni lah baliklah. Hak kata molek, kadang-kadang ya sungguh molek. Hak kata molek, kadang-kadang tak molek, dia kata molek. Kena kata dulu. Kemudian, kalau molek sungguh-sungguh dah. Molek sungguh-sungguh dah. Kena nilai molek sungguh-sungguh ni dari segi agama, dari segi dunia. Orang kata tak molek ni kena faham pula ke mana kata tak molek. Tak ambuh jadi hak kita kata molek tu pandangan kita. Pandang sudut agama tak molek. Pandangan sudut dunia pun banyak tak molek. Tiba-tiba kita kata molek. Kemudian kita sandar pula kita kata molek tu Allah yang qada molek. Tu kena cermat. Kalau benda yang kita kata molek tapi sebenarnya tak molek, lepas tu kita sandar hak tak betul cakapan kita tu Allah yang qada molek, kita yang kata molek. Di sisi Allahnya Allah qada belaka molek tak molek pun. Molek ke tak di sisi Allah. Tu jangan duk cepat sandar ke qada Tuhan. Kita duk bahas kod zahir sudah. Duk bahas kod zahir je. Kita duk balah kod zahir je. Mun kata molek, betul mana molek? Hak kata tak molek, betul mana tak molek? Bahas kod tu je. Hak bak qada Tuhan, dia kata molek dan memang sebenar molek, memang qada Tuhan. Dia kata molek, kemudian memang tak molek pun memang qada Tuhan pegangan kitanya. Cuma hak tak molek jangan sandar pada qada Tuhan. Sekarang ni kita kata molek, dia kita kata qada molek ni Allah. Jadi macam memang sahih molek. Kena nilai dulu molek. Hak molek ni betul ke tak dari segi agama, dari segi dunia. Molek sungguh ke tak. Bahak tu sudahlah. Tak seduk kaitlah dengan qada Tuhan. Ni bila bunyi qada Tuhan kau, bunyi kupur kau, orang pun jadi sako. Jangan kata tak molek, kupur kan. Sebab Tuhan qada molek tu. Molek tu pada dakwaan kita. Molek tu pada dakwaan kita. Dakwaan kita mungkin betul dan mungkin tak betul. Kita bahas ikut hukum zahir sudahlah. Sama ada dari segi hukum agama hak zahir atau dari segi hukum dunia. Kita bahas tu sudah. Hak bab qada Tuhan jangan cepat-cepat sandar. Kalau benda tak molek, kata molek, situ bohong dah. Lepas tu sandar pula kepada Allah. Qada molek itu. Allah qada molek. Kan molek ni apa? Tak molek. Kalau hak tak molek, tersandar ke Tuhan pun haram dosa besar dah. Kalau hak tak molek, kata molek pula, benda sandar pula molek tu kepada Tuhan. Walau benda tu tak molek. Tu banyak perkara tu. Banyak perkara tu jadi salah tu. Kalau benda hak tak molek terang-terang, tak jadi rosak ke, rutuh ke, nak kena gidah, dan Tuhan qada rosak lah. Tuhan qada rutuh nak kena gidah. Tu benda tak baik di sana Tuhan, jelas-jelas hukumnya haram, dosa besar. Hak ni hak kata molek ni, sebenarnya molek ke tak? Benar-benarnya tak molek. Situ cakap dah betul dah, bohong dah. Lepas tu cakap dah betul bohong, sandar pula. Hak molek kita Tuhan qada molek. Jadi hak tak molek dia bohong kata molek. Lepas tu dia sandar pula Tuhan yang qadakan molek dia tu.
Walau hak qada Tuhan, molek sungguh pun qada Tuhan, hak tak molek pun qada Tuhan, sebab baik jahat qada Tuhan belaka. Itu bab pegangan kita. Bab cakap tu cermat, jangan mudah-mudah. Kita ni pula orang hok ngaji molek-molek ni kena faham lah. Cakap gitu tu betul. Cakap gitu tu tak kena tu. Biar kita boleh cekah molek lah. Kita pun dengar qada Tuhan, kita pun sakut jadi. Takut kita pening lagi tu. Kata jangan mudah-mudah anak sandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat baik pun kadang kita buat benda yang memang baik, pada kiraan kita pun mudah-mudahan baik insya-Allah taala, mudah-mudahan Allah taala terima. Kita tak kata ni sahih molek, sahih Tuhan terima. Kita budak kata gitu. Mudah-mudahan kita buat, kita perjuangkan ni sebenar. Dan mudah-mudahan sebenar kita ni zahir pun sebenar, hati kita pun sebenar. Dan mudah-mudahan Tuhan terima. Kita kata sebenar kita ni qada Tuhan ni. Kita dak kait dengan Tuhan gitu. Bab pegangan tetap dah. Hak memang kita buat ni berpandu kepada ilmu dah. Kita tidak kata turut buta-buta dah. Bukan turut buta-buta dah. Kita berjuang agama berpandu kepada ilmu. Kemudian ilmu kita ni bukan hanya ilmu hak nak memastikan perjuangan kita betul hak zahirnya, dan kita nak memastikan hak dalam kita pun betul dengan ilmu. Dengan ilmu pun mudah-mudahan kita ni betul zahir dan batin Tuhan terima. Sebab kita kok ke mana pun pokok pangkal kembali pada ilmu. Perjuangan kita tu syariat zahir. Macam semayang puasa lah, syariat zahir. Semayang puasa kena ada ilmu. Kita nak berjuang agama ni, nak suruh perkara makruh, nak cegah perkara mungkar, nak meninggikan agama kita ni, ini syariat zahir. Kita berjuang biar berserta dengan ilmu, bukan semangat kosong. Kemudian sebagaimana semayang hak zahir, sebagaimana perjuangan kita ni hak zahir, dengan ilmu, berserta dengan ilmu dalam hati ni. Biar kita berjuang tu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tak campur benda lain. Ni mustahak. Sebab akhir zaman ni, kita nak berjuang agama bukan kata dalam masyarakat. Kita nak berjuang agama untuk diri dan keluarga pun macam genggam bara api dah kita ni. Bukan masyarakat tu, untuk kita dan keluarga kita pun. Ni akhir zaman macam genggam bara api. Jadi kita nak juga biarlah umpama gembara api, kita kena pastikan dengan ilmu. Jangan kita nampak susah. Bila berjumpa dengan Allah, tak ada apa satu. Orang dia kebelakangkan agama, dia dapat dunia macam-macam. Kita kata tak apalah, dunia sementara. Dapat alhamdulillah. Tak dapat pun kita reda. Janji kita selamat hari akhirat, tak apalah atas dunia. Hak orang kena dunia dia, okey hak nampak sudahlah. Hak akhirat tu hak tak nampak, hak nampak sudah. Jember hak nampak je. Ambil hak nampak je. Hak tak nampak tu cerita je. Dosa pahala, syurga neraka, benda tak nampak. Cerita bab agama. Agama bukan boleh makan pun. Bukan boleh makan agama ni. Jadi orang tak ambil tu, dia nak dunia. Sebab dia pandang dunia je. Kita nak akhirat. Nak akhirat kena buat molek, biar ada ilmu molek. Takut atas dunianya susah, akhirat pun saja kalau tak ada ilmu. Selain daripada kita nak pastikan perjuangan kita ni betul, berpandukan pada Quran hadis, kita nak pastikan kita ni betul sampai ke dalam. Ni sampai ke hati kita biar betul. Ni sampai ke hati biar betul. Lillahi ta'ala. Kemudian kita nak berjuang, nak uwi kata perjuangan kita diterima oleh Allah. Yang pertama tetap dah usuluddin, akidah, ma'rifatullah tu tetap dah.
Kita nak berjuang nak menegakkan agama Allah. Kita berjuang nak menegakkan hukum Allah. Kita makrifatullah ke tidak? Akidah kita dengan Allah betul ke tidak? Tu mula-mula. Kalau tak ada tu, licin. Tak ada apa satu. Kalau mati dalam perjuangan pun, tak ada. Akhirat tak ada. Kita berjuang nak menegakkan agama Allah. Hukum Allah. Syariat Allah. Itu syariat perintah zahir. Tapi makrifatullahnya macam mana? Akidah kita dengan Tuhannya macam mana? Atau mula-mula sekali. Ilmu lah. Ilmu. Kita jadikan pengajaran lah. Hak mana kadang-kadang lebih lama daripada kita, lebih banyak pengorbanan nak banding dengan kita, tapi sampai masa tiba-tiba berpaling tadah. Bukan setakat tinggal perjuangan, bukan nak mengkhianati pula perjuangan hak lama. Kau boleh nak mematikan perjuangan hak lama dengan fitnahnya, dengan macam-macam. Mana kalau kira macam tak pernah kenal sama-sama kita ni. Jadi pelik 30-40 tahun duduk bersama. Lepas tu siapa kata ada langsung ingat ke hak lama-lama ni, tambah fitnah macam-macam. Kau boleh nak jadi mati kalau boleh. Kenapa siapa jadi balik itu balik kuk sungguh? Balik kuk panggil. Tak. Balik kuk tunginya teguh. Bukan kata tergelincir, lari merajuk tu lainnya tu. Dia lari pas tepi, tak apa nak saing, dia buat senyap aje. Tu dia lari je. Dia lari tergelincir gitu je. Ning ni Allah. Balik tunginya. Kenapa jadi gitu? Kita kena muhasabah lah. Kadang-kadang perjuangan semangat semata-mata. Kepetahan lidah semata-mata. Ilmu tak ada. Ilmu akidah tak pernah pedulikan. Ilmu tasawuf ni hati ni tidak pernah dipedulikan. Cakap khabar kadang-kadang dengan sombong, dengan angkuh. Cakap khabar syarat zahir pula tak jaga-jaga pun. Cakap mudah-mudah je. Sebelum ni dengan perkataan yang kasar, kadang-kadang berasa yelah, kenapa orang agama tidak beri nasihat? Kita nak jual agama ni jangan duk cakap uduh-uduh gitu kok. Cakap kok molek-molek sikit. Kita nak menyampaikan agama, bukan nak maki hamu orang. Tapi kadang-kadang golongan seumpama ni dia bebas je maki hamu. Bebas. Bila dia balik, dia maki hamu kita pula dah. Allah tergamak maki hamu kita. Dan maki hamu tu cakap mulut dia selama ni. Masa duduk kita pun gitu dia cakap mulut ni. Tapi kenapa tidak ada ni perbetulkan balik? Sebab mereka bukan mari daripada orang agama. Macam mana orang agama tidak menegur? Ni kena muhasabah dah ke? Kena muhasabah. Jadi kita pun sama lah. Jangan tengok, tu lari dah 30-40 tahun saja je. Kadang-kadang ungkit. Kita lah lama kening. Habis duit banyak mana. Habis masa banyak mana. Kita lah lama kening. Allah. Sebab apa jadi gitu? Balik pula pada pengajian. Pengajiannya macam mana? Hak syariat zahirnya, perjuangan kita betul Quran hadis. Syariat zahir ni bukan perjuangan saja semaya bang kita macam mana. Syariat zahir dengan ilmu kedak. Yang pertama tu, makrifatullah tu macam mana? Hak mula-mula tu macam mana? Kita perjuangan akidah. Kita sentiasa sebut perjuangan akidah. Pasti dah orang yang berjuang tu ada akidah. Perjuangan ni satu cabang daripada perintah agama, betul. Tapi apa perkara agama yang lain? Islam, iman, ihsan tu lah. Hak perjuangan kita ni habuan zahir. Perintah Allah Subhanahu wa taala tinggal ni. Kita agama kita ni bukan semaya puasa je. Hak syariat zahir hak diperintah pada kita ni. Hak syariat zahir hak diperintah pada kita bukan semaya puasa saja. Bukan zakat haji saja. Hak perintah syariat zahir kepada kita. Tapi hak syariat zahir kita ni perjuangan betul Quran hadis, solat pun betul Quran hadis dengan ilmu.
Puasa pun betul Quran hadis dengan ilmu. Itu syarat zahir. Macam nak akidah kita. Kita perjuangan akidah. Akidah kita betul tak dengan Quran hadis? Akidah kita betul tak dengan Quran hadis? Kemudian hak syariat batin, hak dalam hati kita ni betul tak dengan Quran hadis? Hak ni kadang-kadang Tuhan perzahirkan. Kemudian orang ni sebenarnya Allah Ta'ala tak ada apa. Mana Tuhan hanya perzahirkan. Ada pun hak Nabi kata hak beramal dengan amalan ahli syurga, catatannya di ahli neraka, akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Itu biasa hadis tu kan. Fa wallazi la ilaha illa ghairuh. Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Allah. Melainkan Allah. Nabi kata, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kita biasa dengar hadis tu. Sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga hingga tidak adalah antaranya dengan syurga melainkan sehasta, dan telah terdahulu ketetapan azalinya ianya ahli neraka, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka mati dia masuk neraka. Hak satu laginya, wa inna ahadakum la ya'mala bi amal ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali al-jannah fayadkhuluha. Seseorang kamu ni beramal dengan amalan ahli neraka sehingga kan tidak ada antaranya yang beramal dengan amalan ahli neraka dengan neraka tu melainkan sasta je. Mana kalau kita kata cukup 4 tapang ni tak ada benda dah. Kalau mati tak ada lah, neraka dah. Dia neraka sehasta dah. Tapi terdahulu pada azalnya dia ni adalah ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka matinya masuk syurga. Siapa yang beramal dengan amalan ahli syurga? Siapa yang beramal dengan amalan ahli neraka? Siapa yang beramal dengan amalan ahli syurga? Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga adalah orang beramal yang berpandukan pada Quran dan hadis. Ini beramal dengan amalan ahli syurga. Amalan dia itu amalan yang berpandu pada Quran hadis. Barulah amalan ahli syurga. Kalau solat berpandukan pada Quran hadis. Kenapa? Solat berpandu pada ilmu. Itu barulah amalan ahli syurga. Kalau solat tidak berpandukan pada ilmu, solat tidak ikut syarat rukun, itu amalan ahli neraka awal-awal lagi dah. Bukan amalan ahli syurga. Kalau solat pun tidak berpandu kepada ilmu, akidah pun tidak berpandu pada Quran dan hadis, tu jeng awal-awal lagi tu. Sehingga kan kalau akidahnya bukan akidah Quran dan hadis, solatnya comel hukum hakam. Belajar fiqh comel, solat, puasa, zakat, haji, pun orang ni beramal dengan amalan ahli neraka. Bukan kalau berpegang akidah yang salah kufur, bukan kata dengan neraka tu sejengkal. Neraka dah. Walaupun zahirnya semai puasa sekalipun. Walaupun zahirnya memperjuangkan agama sekalipun. Kalau hak pertama mula-mula tu. Sebab nak beramal dengan amalan ahli syurga, kena berpandu pada Quran dan hadis. Pegangan Quran hadis, syariat zahir Quran hadis, perjuangan kita Quran hadis, dalam hati ni pun Quran dan hadis. Itu baru amalan ahli syurga. Jadi orang yang betul-betul beramal dengan amal ahli syurga ni, akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, matinya masuk neraka. Dalam huraian hadis ni, ulama mengatakan bahawa golongan yang pertama ni sedikit sahaja. Sebab Allah Ta'ala malu untuk menarik balik taufik hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang betul-betul beramal dengan amal syurga. Sedikit sangatlah. Bukan tak ada, ada.
tapi sedikit hak golongan yang pertama. Mana kalau dia beramal dengan amal ahli syurga, memang berpandu pada ilmu Quran dan hadis, Tuhan tak akan tarik dah hidayah dia. Walaupun tak mustahil berlaku. Sebab tu jangan duk gantung sangat dengan amal kita. Kita betul dah jalanannya. Tak ada benda dah. Sahih. Ingat molek hadis ni. Beramal dengan malam di syurga sungguh dah. Berpandu kepada ilmu dah. Tapi harap kerahmatan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Duduk situ. Jangan duduk ni. Duk tupu pada amal kita semata-mata. Kena buat amal. Alhamdulillah boleh buat amal. Tapi jangan duduk tupu situ, maka kita ni clear dah, beres dah, tak pusing apa dah. Kalau mati pun jangan rapak dah matanya. Senang dah. Allah. Kena ingat, hak Nabi kata tu beramal dengan amal di syurga dah. Sejengkal dia dengan syurga, tapi akhirnya masuk neraka. Tapi hak ni sedikit sahaja. Hak banyaknya golongan yang kedua. Tu hak banyak. Derhaka, bertaubat, beramal dengan amalan ahli syurga, matinya masuk syurga. Ni hak banyak. Hak yang kedua ni banyak. Ada pun kalau dia daripada awal dengan amalan ahli neraka sampai ke sudah, hak tu tak masuk dalam ceritaan ni. Hak ni amalan ahli syurga, kemudian beramal amalan neraka, masuk neraka. Beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian beramal dengan amalan ahli syurga, masuk syurga. Yang kedua ni banyak. Yang pertama ni jarang-jarang. Tapi terkadang daripada awal lagi dah beramal dengan amalan ahli neraka dah. Di sisi Allah tak ada nilai, cuma Allah perzahirkan kemudian. Allah perzahirkan kemudian. Itu je. Bukan kata Allah dia dulu amalan dia ahli syurga dah, dia berjuang agama betul dah. Tapi ilmunya duduk di mana? Ilmu akidah agama tu duduk mana? Tak ada, bukan jual, bukan. Tak ada, itu bukan amalan ahli syurga. Itu hanyalah semangat semata-mata, dapat kedudukan, dapat sanjungan, koholah, duduk depan pula, ada benda tu. Walaupun zahirnya macam duduk dalam jalan agama, tapi bukan kalau tak ada ilmu. Sebab tu kita macam mana nak pastikan orang yang berjuang agama, umpama genggam bara api ni, berjuang agama yang sebenar-benarnya, hak beramal dengan amalan ahli syurga. Sebab tu kalau kita katalah contoh, selama ni semayang tak pernah tinggal, berjemaah 5 waktu, Allah kesudahan dia tak ambil semayang. Lepas dia sakit terlantar tu, tak ambil semayang. Kalau bini royak semayang tu jekoh lalu dah. Ada cerita sebenar orang berjemaah 5 waktu lagi ni. Bila sakit, bini sebut semayang tu marah dah. Bapa gitu masuk dalam hak golongan pertama hak Nabi royak tu lah. Beramal dengan amalan di syurga, akhir sekalinya beramal dengan amalan ahli neraka, dan kadang matinya tak solat. Kita balik semula. Jarang Tuhan buat gitu. Solat lama keni tu balas mana? Solat amalan ahli syurga ke solat dengan adat gitu je? Hak solat ni akidahnya macam mana? Akidahnya macam mana? Makna dulu walaupun dia solat, Tuhan tak terima pun, solat pun tak betul, akidah pun tak betul, hati pun tidak lillahi ta'ala. Itu amalan ahli neraka awal-awal lagi dah. Cuma Tuhan perzahir je kemudian. Gitu je. Kok mana kita ni nak jalan akhirat, nak mengabdikan diri, ilmu. Jangan ambil agama sebahagian-sebahagian, jangan. Kita agama yang syumul. Islam, iman, ihsan, kita kena lengkap. Hak zahir kita, perjuangan kita dengan ilmu, semayang kita dengan ilmu, puasa kita dengan ilmu, ngaji Quran kita dengan ilmu. Hak zahirnya. Tapi hak permulaan usuluddin tu, akidah kita memang Quran hadis.
Kemudian hati kita macam mana? Ketaatan hati, Quran hadis. Ini baru betul-betul orang yang memperjuangkan agama Allah. Orang yang perjuang agama seumpama ni barulah layak menerima inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita perjuangan kita tak cukup syarat-syarat, terkadang Tuhan kurnia juga nampak zahirnya. Tuhan bantu, Tuhan kurniakan kemenangan pada zahirnya. Terkadang itu bukan kurnia Allah dengan redha Allah. Dengan istidraj daripada Allah tu kita takut dah munak sangat, ambil. Kata nak menegakkan agama. Macam mana agama? Ilmu agama macam mana? Ilmu agama kita macam mana? Kata nak berjuang agama, ilmu agama macam mana? Kita nak pertolongan Allah supaya kita berjuang agama. Tuhan apa beri? Ambil, nak kemenangan, ambil. Kita pentingnya kita berjuang tu betul agama kita. Tuhan kurnia atas dunia ke, Tuhan tak kurnia atas dunia ke, itu bukan urusan kita. Hak kerjaan kitanya, pastikan perjuangan kita tu betul. Itu hak kita. Itu gian kita. Itu hak masing-masing lah. Lepas tu orang lain tu di masing-masing lah pula. Kalau kita nak jenis hak ikut je. Kalau kita jenis hak yang bawa, bawa molek. Bawa molek. Terus sekali bab akidah. Biar faham molek. Mana kita kena sentiasa cerita bab pegangan ni. Biar akidah kita akidah al-syurga, akidah Al-Quran, akidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Keluarga kita pun dengan ni jalanan agama ahli syurga. Biar duk gitulah. Lepas tu naik sikit. Kodoh-kodoh lah. Akhir zaman, gitulah. Tuhan nak uji duk akhir zaman, ginilah. Lepas tu macam mana kita tak nak pergi jauh. Kodoh-kodoh kita lah. Kodoh-kodoh kita. Lepas tu macam mana ni kita nak berjuang. Merekanya masih lagi belajar tambah-tambah. Takkan kita nak begitu berjuang kerana mereka. Mereka berjuang nak belajar tambah. Mereka. Kita berjuang betul benar. Wak molek. Dia kata ilmu ada. Wak molek. Biar ikhlas molek. Jangan pula, tu mereka berjuang belajar tambah. Aku tak mau berjuang juga. Sebalah. Dia berjuang nak belajar tambah. Salah betul tak mau belajar. Kita belajar nak berjuang tak mau. Salah betul tak mau berjuang. Tak sebalah orang panggil. Apa kita tengok ke dia je. Ini ada juga masalah. Ya kita faham molek dalam bab-bab agama ni. Bukannya mudah nak berjuang agama ni. Tapi insya-Allah kalau kita berjuang tu betul, jalanan kita betul dengan ilmu, dengan perjuangan, hak golongan pertama, hak beramal dengan amalan ahli syurga, lepas tu Tuhan tetap pada ahli neraka, tu jarang-jarang berlaku. Ada bukan tak ada. Itu jarang-jarang berlaku. Yang banyaknya golongan kedua, jauh daripada agama, molek ada. Kembali pada agama, belajar betul benar. Ni hak golongan kedua. Dan ada orang macam gambaran golongan yang kedua. Hak tadi saya sebutnya gambaran golongan pertama. Gambaran. Tapi tak. Mana gambaran golongan pertama? Gambarannya di ahli syurga. Perjuangan dia sebenar. Zahir dia sebenar. Tapi sebenarnya bukan pun. Ilmu tak ada, apa pun tak ada. Gambaran gitu. Kita kata Nabi Wayak ni beramal dengan amalan syurga, tapi kemudian Tuhan palingkan dengan jalanan ahli neraka. Zahir gitu nampak. Tapi sebenarnya tidak. Sama juga dengan golongan yang kedua, hak banyak berlaku. Jalanan ahli neraka, Allah menetapkan pada azab, dia ni ahli syurga, akhirnya dia bertaubat, kemudian dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Hak ni banyak berlaku. Tapi kadang-kadang golongan kedua ni pun tak juga. Hanya gambaran saja. Gambarannya macam mana? Dulu dia jauh daripada agama. Semayang bangnya tidak. Sekarang semayang bang tak tinggal dah. Ni.
Tapi betul tak amalan ahli syurga? Belajar ke tidak? Tak. Bukan golongan yang kedua, bukan. Itu gambaran saja. Macam golongan yang kedua. Faham tak ni? Golongan yang pertama pun ada gambaran saja. Seperti amalan ahli syurga, walau ilmunya tak ada. Ahli neraka daripada awal lagi sampai ke akhir. Bukan masuk golongan pertama. Ada hadis Nabi royak. Hak banyak je golongan kedua. Tapi bukan semuanya golongan kedua tu. Kadang-kadang gambaran saja. Kalau kita kata kok dulunya berat dia, sekarang ni dia bertaubat dah. Balik pada agama. Rupa zahir agama. Tapi ada ilmu agama ke tak? Ada ilmu akidah agama, akidah Quran dan hadis? Tak ada. Dia sama macam asal je. Sama macam mana asal dia tak semayang, sekarang dia semayang. Semayang tanpa akidah. Semayang tanpa ilmu fiqh. Semayang tanpa ilmu tasawuf. Itu panggil semayang? Tak. Sama dengan dulu. Tak semayang pastu tak. Bukan golongan yang kedua. Hak banyak berlaku. Bukan. Gambaran sahaja. Jadi biarlah kita muhasabah molek dalam bab ni. Hak mana hak tuan perzahir, tuan perzahir. Hak tuan tidak perzahir pun bukan semestinya dia jalan ahli syurga sampai ke sudah, bukan. Kadang-kadang malang juga. Bab akidah tak pernah belajar. Bab syariat zahir, bab semayang tak pernah belajar. Mereka komang pula pada orang belajar. Dan syariat zahirnya apa hak nampak? Hak hanya berjuang je lah. Baguslah tu. Tapi macam ada syariat zahir yang lain. Syariat hatinya macam mana? Kita faham tak sifat ikhlas? Kita faham tak sifat riak? Kita faham tak tu? Itu hak lepas tu yang kita betul-betul taat sampai ke hati, bukan taat zahir je. Ini semuanya pokok pangkal kembali pada ilmu. Mana ilmu ni kena belajar sepanjang masa. Kena belajar semua. Nak tarik pada ilmu tu payah kadang-kadang akhir zaman ni. Beramal berahi, belajar tak berahi. Payah. Dia beramal ni banyaklah. Beramal dengan semayang, beramal dengan puasa, beramal dengan berzikir, beramal dengan ngaji Quran, beramal dengan memperjuangkan agama. Amal belaka tu bagus. Tapi ilmu berahi tak ilmu? Semayang kuat, berahi tak belajar? Tak berahi kadang-kadang. Puasa sunat kuat, berahi tak belajar? Tak berahi kadang-kadang. Berzikir berahi sangat, baca Quran berahi sangat, tapi ilmu belajar ke tak? Untuk berpegang akidah Quran hak kita berahi baca tu, untuk beramal zahir batin dengan Quran hak kita berahi baca tu, belajar ke tak? Tak. Hanya belajar baca Quran. Tu belajar baca Quran. Kita nak berpegang dengan akidah Quran. Kita nak beramal dengan perintah Quran zahir dan batin. Ada tak tu? Tak ada. Tak belajar tu. Tapi belajar Quran rajin 2-3 guru dia belajar sehari-hari. Sahur pula dengan dia qiraah tu, qiraah ni. Banding orang tu, banding orang ni. Ilmu tu baguslah ilmunya. Ilmu baca. Tapi ilmu Quran ada tak? Ilmu kandungan Quran. Tak ada. Tak mau belajar tu. Banyak juga seumpama tu. Kita berjuang agama, perkara baik. Tapi ilmu macam mana? Belajar ke tak? Malah tak mau. Ni. Kerana dia cuma musim ni nak baca kitab tu berasa macam tak kena tajuk. Tak kena tajuk. Kena. Saya betulan pula Majid Rusila tu bab solat jenazah. Kata bab solat jenazah. Bab solat jenazah. Suasana lain ni. Kita belajar bab solat jenazah. Belajar tetap belajar. Tapi keadaan suasana tu. Keadaan suasana. Tulang pula Majid Rusila tu malam Rabu. Malam Rabu tu malam esok 9 bulan. Yelah hari Rabu kan 9 bulan. Hari Selasa tu 8 bulan. Tanya orang masjid mana? Mengajar. Orang bertugas lepas isyak kata bukan lepas maghrib. Ya sungguh. Tapi dia punya peseng tu lain jadi. Tak tahu.
Kalau kira janji tu ada lah. Kalau kira janji ngepiak masjid ada lah. Walaupun malang Rabu pun. Di Maulid Tekuni ni bangkitkan balik pengertian Islam, pengertian iman, pengertian ihsan. Bangkitkan balik biar kita faham Islam, iman dan ihsan. Dia kadang-kadang ni orang ni tak boleh nak tekan satu-satu perkara. Kalau buat perkara tu tekan-tekan, dia dengar rata reti dah. Kita balik pada asas agama kita. Balik pada Islam, iman dan ihsan. Orang muslimnya macam mana? Orang mukminnya macam mana? Orang muhsinnya macam mana? Jadi ni 3. Muslim, mukmin, muhsin. Ini orang beragama. Orang ada Islam, iman dan ihsan. Nak balik pada sini. Kalau kita balik kepada sini, insya-Allah kita macam kau surah kita ni. Hari ni berapa hari ni? Ada berapa kali ke? 2 kali. 2 kali ke dah? 2 kali mana satu ke dah? Kan Haji? Dia benda ni berjalan sepanjang masa. Belajar agama berjalan sepanjang masa. Memperjuangkan agama berjalan sepanjang masa. Cuma dalam belajar ni ada tika nak tekan lebih sikit. Sama juga berjuang agama ada tika nak tekan lebih sikit sebab ni. Tapi bukan setakat tu je, lepas tu habis dah. Sampai ke mati. Kita belajar agama sampai ke mati. Kita beramal dengan amal agama sampai ke mati. Di antara amal agamanya memperjuangkan agama sampai ke mati. Cuma ada ketika-ketika tu macam belajar ketika kena tekan bab tauhid ni. Ada timbul masalah masa ni gini. Tekan. Sampai juga dalam bab amal. Ada ketikanya kita tekan kepada bab puasa. Sebab kita nak beramal puasa ni. Ada ketikanya kita tekan bab haji. Sebab apa? Naik nama dah ni. Ada gitu. Ada ketikanya kita berjuang lebih sikit. Sebab ni sampai ketika. Tapi bukan berjuang tu ada ketika sampai masa habis berjuang. Dah. Panjang masa. Biar kita duduk dalam ilmu amal agama. Ilmu amal agama. Sepanjang masa sampai ke mati. Belajar kita tak berhenti, amal kita tak berhenti. Amal diri kita tak berhenti, untuk keluarga kita tak berhenti, untuk ummah, untuk masyarakat pun kita tak berhenti. Itu kewajipan kita dalam kerja agama. Tapi kerja agama tadilah biar jadi kita ni muslim, mukmin dan muhsin. 3 tu. Nak jadi muslim, mukmin, muhsin ni kena cukup ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, sekurang-kurangnya qada fardu ain. Sekurang-kurangnya. Hok lagi banyak, lagi luas ilmu agama, lagi comel. Gitu je. Kira malam ni kita tazkirah gitu je lah. Ada pun salam itu insya-Allah minggu depan. Kan Haji? Minggu depan ni jadi program lain. Takut Haji dia nak ubah program ke? Kan ni? Jadi insya-Allah kita baca minggu depan lah. Dan ada pun salam itu maka maknanya aman. Berlemuraknya itu aman Nabi SAW daripada barang yang ketakutan atas ummahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.